Ahlan wa sahlan, selamat bertamu di Sifu Azaku Channel. Mulakan dengan Bismillah, sebarkan kebaikan, kongsi keberkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah, kita bersambung lagi dalam perkongsian berkaitan dengan firaq. Untuk kali ini perkongsian berkaitan dengan Imamul Asy'ariyah, iaitu Abu Hasan Al-Asy'ari. Untuk perkongsian kali ini ada 4 perkara penting yang kita perlu tahu berkaitan dengan Abu Hasan Al-Asy'ari ini. Yang pertama ialah berkaitan dengan biodata Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian kita akan mengetahui pendidikan beliau, siapakah guru beliau. Kemudian mengapa punca beliau meninggalkan fahaman Mu'tazilah yang merupakan pegangan gurunya, dan seterusnya apakah gelaran yang beliau terima dan apakah sebab berikutan daripada gelaran tersebut. Itulah perkongsian kita untuk pertemuan kali ini, iaitu semuanya berkisar tentang Abu Hasan Al-Asy'ari. Berkaitan dengan tajuk ini, ada beberapa perkara penting yang perlu diambil perhatian. Yang pertama sudah tentulah siapakah Abu Hasan Al-Asy'ari, nama sebenar dia. Ismuhul Kamil. Nama sebenarnya ialah Abu Hasan, ini kunyah dia, Ali bin Ismail. Dia nama sebenarnya ialah Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Al-Asy'ari ini ialah nisbatan li jaddihi as-sabi' Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Sebagai sempena gelaran bagi datuknya yang ketujuh, iaitu seorang sahabat Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Itulah nama sebenar beliau, ya. Dia untuk peperiksaan sekurang-kurangnya sampai di sini, ya. Abu Hasan Ali bin Ismail. Perkataan Ali bin Ismail ni adalah penting. Itulah nama sebenar bagi Abu Musa Al-Asy'ari. Kemudian isi yang kedua ialah di manakah beliau dilahirkan dan bila. Aina wulida wa mata. Wulida bil Basrah, di negeri Basrah, pada tahun 260 Hijrah. Kemudian isi yang ketiga ialah mata tuwaffa. Bilakah beliau diwafatkan? Kematian beliau ialah pada tahun 337. Ini adalah muka surat 17, muka surat 12, ya. Ini dia berada di muka surat 12 yang terakhir sekali. Manakala yang nama sebenar dan di mana dilahirkan, ini muka surat 11 dalam buku teks. Kemudian kita lihat pendidikan beliau, ya. Pendidikan beliau, beliau kana yaghsha majalisal fuqaha'i wal muhaddisin. Yaghsha ni maksudnya mendatangi, ya. Beliau sentiasa mendampingi ataupun mendatangi, duduk sama majlis-majlis fuqaha, ahli fiqh dan juga ahli hadis. Mana sentiasa beliau berada bersama dengan majlis majlis ilmu yang diadakan oleh ahli fiqh dan juga hadis. Tetapi kebanyakannya wa kana aghlabu waqtihi ma'a ustazihi Abi Ali Al-Jabba'i liyatalaqa anhu al-aqaid. Namun begitu, aghlabu waqtihi, ya, banyak waktunya dihabiskan bersama gurunya yang bernama Abi Ali Al-Jabba'i. Ini penting, ya. Siapakah nama gurunya ni perlu diingat. Iaitu Abi Ali Al-Jabba'i, salah seorang tokoh yang mendokongi
fahaman Mu'tazilah. Tujuan dia apa? Belajar apa daripada Abu Ali ini? Ialah mempelajari berkaitan dengan aqaid, berkaitan dengan akidah. Kemudian oleh kerana kefasihan wali fasahati Abi Hasan Al-Ash'ari kana yatawallal jadala wal munazarati an syaihihi. Oleh kerana kefasihan, kelebihan yang dimiliki oleh Abu Hasan Al-Ash'ari, iaitu kefasihannya, beliau telah mengendali perdebatan ataupun perbincangan menggantikan gurunya. Kalau ada perdebatan apa-apa, ada perbahasan apa-apa, Abu Hasan Al-Ash'ari inilah yang menjadi ganti kepada gurunya, iaitu Abi Ali Al-Jabba'i. Isi yang penting di sini ialah kenapa Abu Hasan Al-Ash'ari menggantikan gurunya. Jawapan dia li fasahatihi. Kemudian kenapa gurunya tidak mengendalikan ataupun tidak berbahas ataupun berdebat? Jawapan dia li'annal Jabba'i yujayyidu fi tasnifi wa la yujayyidu fil munazarah. Kerana Al-Jabba'i ini, iaitu Abi Ali Al-Jabba'i ini, dia hanya bagus ataupun baik, cemerlang dalam penulisan tetapi tidak bagus dalam perdebatan. Olehnya demikian, beliau meminta Abu Hasan Al-Ash'ari menggantikannya sekiranya ada majlis-majlis yang melibatkan perdebatan. Seperti mana kita tahu, dalam tajuk Mu'tazilah yang lalu, Mu'tazilah di antara cara penyebaran fahamannya ialah melalui perdebatan. Salah seorang yang terlibat ialah Abu Hasan Al-Ash'ari. Melalui perkongsian ini juga kita perlu tahu apakah sebab Abu Hasan Al-Ash'ari meninggalkan fahaman Mu'tazilah. Iaitu bermula dengan perselisihan pendapatnya dengan gurunya, iaitu Abu Ali Al-Jabba'i. Kita lihat dia punya intro dia. Istamarra Abul Hasan ala mazhabil i'tizal 40 aman. Ini penting ni. Berapa tahunkah Abu Hasan Al-Ash'ari berada di dalam aliran Mu'tazilah? Jawapan dia ialah 40 tahun. Kemudian apa yang berlaku? Summa ikhtalafa ma'a ustazihi fi ba'dil masail. Kemudian beliau telah berselisih pendapat dengan gurunya pada beberapa persoalan. Di antaranya ialah persoalan wujubus salah wal aslah. Seperti mana kita ketahui, di dalam Mu'tazilah ada prinsip yang menjadi pegangan mereka ialah wajib. Allah wajib melaksanakan perkara-perkara yang merupakan kebaikan kepada hambanya dan juga merupakan yang aslah, yang lebih baik. Sekiranya ada dua perkara yang baik, wajib bagi Allah memilih yang lebih baik. Itu aslah. Kalau salah ni iaitu yang kebaikan. Yang aslah ni bila ada dua kebaikan, pilihan adalah yang lebih baik. Maka kedua-dua ini adalah wajib bagi Allah. Itulah pegangan Mu'tazilah seperti mana kita ketahui dalam Mabadi'ul Mu'tazilah dalam perkongsian yang lepas. Jadi di antara isu yang tidak Abu Hasan Al-Ash'ari tidak setuju ialah berkaitan dengan perkara ini, iaitu wujubis salah wal aslah. Cuba kita lihat kisah dia tu dalam buku teks di bawah tu, di nota kaki tu ada dinyatakan kisah yang bagaimana ada 3 orang, seorang yang mati kecil, seorang yang mati beriman, yang seorang lagi mati dalam keadaan kafir. Tiga situasi itu. Jadi dalam isu tersebut, Abu Hasan Al-Ash'ari telah mengemukakan soalan kepada Ali Al-Jabba'i tentang perkara tersebut, tetapi tidak dapat dijawab.
berdasarkan konsep wujubus salah wal aslah. Daripada situlah beliau merasa pegangan Mu'tazilah adalah merupakan pegangan yang tidak secocok ataupun tidak menepati kehendak Al-Quran dan juga hadis. Apa yang beliau buat ialah selepas mana gurunya tidak boleh menjawab persoalan berkaitan dengan 3 orang tu, yang mati kecil, mati beriman dan mati kafir tu, tidak boleh menjawab persoalan tu, maka beliau yabda'ul bahs. Beliau telah bermula mengkaji fi masail Mu'tazilah, mengkaji dalam perkara-perkara yang menjadi pegangan dalam Mu'tazilah, dan wawajada min nafsihi, beliau dapati dirinya mailan ila ara'il fuqaha wal muhaddisin, dapati bahawa dirinya cenderung kepada pendapat yang dipegang oleh fuqaha dan juga muhaddisin, ahli hadis. Berikutan dengan itu, beliau telah waqarana baina adillatil fariqain, beliau telah membuat perbandingan di antara dalil-dalil yang dipegang oleh Mu'tazilah dan juga fuqaha wal muhaddisin. Fariqain maksudnya kumpulan yang pertama Mu'tazilah, kumpulan yang kedua fuqaha wal muhaddisin. Kedua-dua dalil yang dipegang oleh kedua-dua kumpulan ini telah dibandingkan, qarana. Mana Abu Hassan buat kajian dan membuat perbandingan di antara dua pegangan tersebut berdasarkan dalil yang dipegang. Waqtana'a bimabadi'il jama'atihi allati a'lanaha fil masjidil jami' bil Basrah. Apa yang terjadi selepas kajian beliau tu, beliau telah waqtana'a, telah menerima dengan prinsip kumpulan ataupun jamaahnya yang telah dia umumkan di Masjid Jami' di Basrah. Iaitu apa dia punya pegangan dia tu, iaitu menyalahi apa yang dipegang oleh Mu'tazilah. Seperti mana dalam buku teks tu dia ada cerita lebih panjang. Setelah mana tu dia pergi ke masjid tu, dia naik ke mimbar dan dia mengumumkan apa pegangan dia yang dahulu di dalam Mu'tazilah. Kemudian dia mengumumkan, dia isytiharkan bahawa aku tidak lagi berpegang dengan pendapat-pendapat tersebut dan aku telah berlepas diri daripada fahaman tersebut, seperti mana aku membuang jubah yang aku pakai ini. Maknanya dia buka jubah dia dan dia buang jubah dia tersebut. Itu apa yang berlaku selepas mana kajian yang dilaksanakan, kajian perbandingan yang dilaksanakan oleh Abu Hassan al-Ash'ari dalam menentukan prinsip pegangan beliau. Kemudian isi seterusnya ialah apakah gelaran yang diberikan oleh para ulama kepada Abu Hassan al-Ash'ari, iaitu gelaran dia ialah Imamul Ahli Sunnah wal Jamaah. Kenapa gelaran tersebut diberikan kepada Abu Hassan al-Ash'ari, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah? Ini jawapannya ini penting. Li'annahu akhaza bi kulli ma ja'a bihil kitab was sunnah min aqaid. Kerana beliau telah berpegang dengan perkara yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga hadis berkaitan dengan akidah. Oleh sebab itu, beliau diberikan gelaran Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Begitu juga beliau telah berpegang wa akhaza bi zawahirin nusus fil ayatil muhimati litashbih. Beliau telah berpegang dengan zahir nas pada ayat-ayat yang terdapat kesamaran, iaitu kesamaran dari aspek persamaan dengan makhluk. Min ghairi ayyaqa'a fi tashbih, tanpa berlaku persamaan tersebut. Tanpa berlaku persamaan tersebut. Itulah yang oleh demikian Abu Hassan al-Ash'ari digelar sebagai Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia sejajar dengan apa yang dibawa, yang dikehendaki oleh Al-Quran dan juga Sunnah. Yang
pertama beliau berpegang kenapa dinamakan imam ahli sunnah, kerana dia bersumberkan Al-Quran dan juga hadis. Yang kedua, dalam perkara yang terdapat persamaan, tashbih, beliau berpegang kepada zahir ayat tersebut tanpa huraian dan tanpa berlakunya perumpamaan ataupun persamaan tersebut. Demikianlah tadi beberapa isi penting yang berkaitan dengan Abu Hassan Al-Ash'ari berdasarkan buku teks tingkatan 6 stam. Semoga ia memberi manfaat kepada semua. Ya. Dan untuk akan datang, perkongsian kita ialah dengan tokoh yang kedua dalam membentuk Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu Abu Mansur Al-Maturidi. Juga kita akan berkenalan dengan beliau, pelbagai aspek insya-Allah. Untuk kali ini, setakat itu dulu. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas sokongan. Jazakumullah khairan katsira.